Kita juga nak bercakap tentang pelanjutan waktu operasi klinik kesihatan terpilih. Untuk kita bercakap lebih lanjut tentang bagaimanakah operasi ini atau pelanjutan waktu tempoh operasi ini akan memanfaatkan pesakit-pesakit ataupun mereka yang ingin mendapatkan rawatan. Kita terus saja bersama dengan Dr. Mastura Ismail, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Doktor, terima kasih bersama kami menerusi Google Meet pada pagi ini. Mungkin di awal perbincangan kita pada pagi ini, mungkin Doktor boleh kongsikan terlebih dahulu apakah antara strategi yang telah pun direncanakan untuk memastikan agar pemanjangan tempoh pengoperasian klinik kesihatan yang terpilih ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih Syahida. Jadi kita dapati pada 27 Julai yang lepas, Timbalan Menteri Kesihatan iaitu Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali telah mengeluarkan kenyataan menyatakan beberapa buah klinik kesihatan di Lembah Kelang telah dilanjutkan waktu operasinya sehingga ke pukul 9 atau 10 malam dan perkhidmatan ini telah pun dimulakan pada 3 Julai yang lepas. Jadi pada ketika ini kita dapati situasi influenza dan juga keadaan kesihatan awam memerlukan supaya beberapa fasiliti terpilih untuk dilanjutkan tempoh operasinya. Dan ini merupakan salah satu strategi yang penting yang telah diambil oleh Kementerian Kesihatan berdasarkan situasi semasa, iaitu beban kesihatan di kawasan sesuatu operasi klinik kesihatan. Jadi kalau kita lihat adakah wajar atau tidak wajar, sebenarnya ia akan bergantung kepada analisa situasi semasa ataupun situational analysis penyakit jangkitan influenza yang didapati agak dinamik. Jadi untuk makluman, beberapa parameter yang Kementerian Kesihatan telah ambil kira sebelum perkhidmatan ataupun waktu operasi di klinik kesihatan yang terpilih ini dilanjutkan. Kita akan melihat dari segi apakah jenis influenza yang berada dalam komuniti, itu sama ada influenza jenis A, B. Kita juga melihat trend dari segi jangkitan COVID-19 dan juga jangkitan flu ataupun sesama yang biasa. Jadi untuk makluman, pemantauan surveillance influenza like illness ni adalah sentiasa berterusan. Ia dijalankan di semua klinik kesihatan di Malaysia dan kami juga ada menjalankan pemantauan sampel di makmal Sentinel lah, di mana kes-kes influenza like akan diambil sampel untuk dibuat ujian dan ini akan memberi kita situasi sebenar. Dan kita lihat juga dari segi beban penyakit tersebut, dari segi kematian, dari segi komorbiditi yang disebabkan oleh jangkitan ini. Kita lihat juga jangkitan kemasukan ke ward yang disebabkan oleh severe acute respiratory illness. Selain daripada itu, beberapa data lain yang kami perlukan seperti jumlah anggota yang bertugas, jika klinik kesihatan tersebut ada ruang untuk memberikan perkhidmatan lanjutan dari segi kesesuaian fasiliti dan juga keselamatan. Jadi itu amat penting untuk kami perhalusi, dan daripada analisa ini beberapa klinik telah Kementerian Kesihatan pilih untuk dilaksanakan pemanjangan waktu perkhidmatan. Ya. Tadi doktor sebutkan berkenaan tentang pemanjangan operasi dan juga tempoh operasi ini adalah berlanjutan juga daripada kes influenza like illness ataupun kes-kes influenza yang semakin tinggi dicatatkan. Jadi dalam perihal untuk kita melihat bagaimana pelaksanaan pelanjutan tempoh operasi ini, bagaimana ia boleh memanfaatkan masyarakat khususnya kepada mereka yang berada dalam mungkin golongan B40 untuk mendapatkan rawatan di klinik-klinik kesihatan kerajaan. So bertepatan sekali dengan situasi semasa apabila pemanjangan waktu operasi ini dilanjutkan sehingga pukul 9 atau ada klinik yang hingga ke 10 malam. Ini akan memberi peluang kepada masyarakat yang mengalami kes-kes ringan untuk terus mendapatkan rawatan di klinik kesihatan yang telah dipanjangkan waktu operasi ini. Dan ini juga selain daripada itu akan mengurangkan kedatangan pesakit-pesakit di Jabatan Kecemasan di hospital seperti Hospital Kuala Lumpur, Hospital Kelang, di mana klinik-klinik
yang terpilih tadi telah memanjangkan waktu operasi perkhidmatan klinik. Jadi kalau kita lihat dari segi pengoperasian, sebenarnya kita ada dua cara untuk memanjangkan waktu perkhidmatan ini. Satu daripadanya kita panggil perkhidmatan shift, di mana petugas-petugas akan digilirkan untuk datang bekerja dalam dua sesi shift yang berbeza lah. Itu maksudnya satu shift pagi dan satu lagi akan masuk untuk shift kedua di sebelah petang. Dan satu cara lagi kita memanjangkan perkhidmatan adalah dengan kita panggil extended hours services, di mana klinik tersebut akan beroperasi seperti biasa, tapi selepas waktu pejabat, itu pukul 5 ke 9 malam, kita akan jadualkan anggota kesihatan untuk terus bertugas. So perkhidmatan extended hours ni yang kita buka lebih di klinik-klinik berdekatan dengan hospital-hospital utama di mana kedatangan di Jabatan Kecemasan adalah tinggi. So bagaimana kita nak menentukan yang mana shift, yang mana extended hours? Ia sebenarnya akan bergantung kepada jika anggota mencukupi dan fasiliti sesuai, jadi kita akan memulakan perkhidmatan shift. Bagi klinik yang anggota yang bertugas tidak mencukupi tetapi keperluan untuk memulakan pemanjangan waktu perkhidmatan, dan klinik ini kita akan memulakan extended hours services. Jadi kalau doktor boleh kongsikan juga, apabila ada pemanjangan tempoh waktu perkhidmatan ini, secara tidak langsung ialah petugas kesihatan juga manusia, ini akan memberikan sedikit kesan terhadap kualiti perkhidmatan yang disampaikan, terutamanya apabila menginjak waktu 7 malam dan ke atas sehingga ke 9 malam dan 10 malam. Jadi bagaimana pihak doktor sendiri untuk memastikan agar kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh petugas kesihatan ini sentiasa terjamin untuk mereka yang hadirkan diri ke klinik kesihatan ini? Ya, itu satu soalan yang baik, Syuhaidah. Kita memang Kementerian Kesihatan selain kita memberikan penekanan untuk memberikan perkhidmatan, tapi penting juga kita memastikan kualiti perkhidmatan itu diberikan adalah baik, dan juga anggota kesihatan kita sentiasa bersedia dan dapat menjalankan tugas yang mereka jalankan dengan baik. Jadi untuk tujuan ini kita menyediakan jadual bertugas supaya setiap petugas-petugas ini diberikan waktu bekerja yang bersesuaian, dan di samping itu mereka tetap diberikan waktu rehat selama 1 jam untuk mereka di waktu tengah hari. Jadi apabila tugas secara bergiliran ini, selain daripada itu yang kita pentingkan juga adalah temu janji. Jadi kita telah menyusun juga sistem temu janji untuk memastikan, contohnya dalam tempoh 1 jam, satu anggota pegawai perubatan yang kita tempatkan untuk bertugas tu kemungkinan akan melihat dalam 5 ke 6 orang pesakit. Jadi sekiranya kita dapati beban kedatangan pesakit melebihi daripada jumlah anggota yang bertugas, maka di sinilah pihak kami akan memainkan peranan untuk memastikan tambahan anggota yang bertugas itu diambil kira. Okey, baik. Terima kasih doktor untuk perkongsian itu, dan sudah pasti ini merupakan satu inisiatif di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan di kawasan Lembah Kelang ataupun di beberapa kawasan disebutkan itu dapat mengurangkan beban di Jabatan Kecemasan ataupun di hospital-hospital. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Masrurah kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Itu dia Dr. Masrurah Ismail, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, baik.